Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Muklimah doakan kamu berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam. Kali ini Muklimah ingin kongsikan ilmu tentang memelihara kehormatan diri. Sebelum kita mulakan pelajaran ini, mari sama-sama kita bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa itu kehormatan diri? Kehormatan diri sama erti dengan harga diri. Kehormatan diri adalah satu perbuatan ataupun tindakan untuk mengelakkan diri daripada melakukan dosa dan maksiat. Mari saksikan bahan-bahan yang telah Muklimah sediakan untuk pelajaran akhlak kali ini tentang memelihara kehormatan diri. Ini merupakan mata pelajaran akhlak tahun 6, pelajaran 7, unit 1 bertajuk Memelihara Kehormatan Diri. Memelihara kehormatan diri iaitu menjaga diri daripada melakukan perbuatan keji seperti berpakaian yang tidak sopan, bertutur dengan kata-kata yang kesat dan menghina orang lain, serta mengamalkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Bagaimana dengan video tadi? Pesta tari menari muda-mudi. Di mana letaknya perasaan malu yang sepatutnya ada pada setiap manusia, terutama sekali kaum wanita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malu, yang bermaksud malu dan iman itu adalah teman seiring jalan. Jika yang satu diangkat, nescaya terangkatlah yang satu lagi. Sekiranya hilang rasa malu, bebas bergaul antara lelaki dan perempuan, maknanya hilanglah keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Hindarilah sifat yang tidak malu itu. Apa itu memelihara kehormatan diri? Takrifnya adalah lelaki dan perempuan beriman kepada Allah mesti memelihara diri daripada melakukan dosa dan maksiat serta mengekalkan sifat malu pada dirinya. Agama Islam telah menggariskan langkah-langkah untuk memelihara kesucian diri. Terdapat 2 langkah-langkah. Yang pertama, suci daripada tabaruj jahiliah. Yang kedua, suci daripada pendedahan aurat. Mari kita lihat langkah-langkah memelihara kesucian diri ini. Yang pertama tadi, kesucian diri daripada tabaruj jahiliah. Apa itu tabaruj jahiliah? Iaitu menunjuk-nunjuk perhiasan diri seperti bersolek cantik-cantik untuk dilihat oleh orang lain. Yang kedua, memakai wangi-wangian, minyak wangi. Seterusnya, menghias rambut cantik-cantik juga untuk tontonan orang lain. Tapi sekiranya dilakukan semua tadi itu di dalam rumah bersama mahram adalah lebih digalakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian dia keluar dan lalu di hadapan kaum lelaki ajnabi, iaitu yang bukan mahram, dengan harapan mereka tercium bau harumannya, maka dia adalah perempuan yang berzina dan setiap mata yang memandang itu juga berzina. Langkah seterusnya adalah suci daripada pendedahan aurat.
pakaian mestilah menutup aurat, kerana pakaian yang menutup aurat itu lebih penting daripada pakaian yang mahal. Mari saksikan video tentang seorang wanita yang menunjukkan perhiasan diri. Perhiasan diri ini bukan sahaja pada barang kemas yang dipakai, namun rambut juga merupakan perhiasan kerana rambut adalah mahkota seorang wanita. सांझ ढलते शुरू हो गई एक नई बात सपनों की है रात सपनों की है रात झिलमिल तारों के साथ langkah-langkah seterusnya untuk memelihara kesucian diri adalah mengikut garis panduan, menjaga kesucian dan kehormatan diri. Mari lihat garis panduan yang telah disediakan oleh Islam. Garis panduan menjaga kesucian dan kehormatan diri yang pertama adalah menetapkan cara berpakaian. Garis panduan menjaga kesucian dan kehormatan diri kedua adalah menetapkan batas pergaulan. Garis panduan menjaga kesucian dan kehormatan diri ketiga adalah menetapkan adab melihat. Garis panduan menjaga kesucian dan kehormatan diri keempat adalah menetapkan adat bermuamalat antara lelaki dan perempuan. Langkah-langkah memelihara kesucian diri iaitu suci daripada pendedahan aurat, mematuhi syarat bermuamalat antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Saksikan video bagaimana rakan sejawat wanita dan lelaki bermuamalat di pejabat. Maaf tuan, kami kecewakan tuan malam tadi. Kami tahu tuan kecewa sangat. It's okay Selina, saya faham. Bila tak semestinya semua operasi kita jalankan, kita akan berjaya, betul tak? Ini ada dunia polis yang perlu kita hadapi. 2 suspek terlesap tuan. Walaupun kita dah guna unit anjing pengesan, kawasan itu pun agak gelap dan kita pun perlu bergerak dengan berhati-hati. Saya yakin suspek berjaya melarikan diri sebelum unit anjing kesan itu sampai di lokasi itu. Syarat bermuamalat antara lelaki dan wanita yang bukan mahram adalah pertama, mengalihkan pandangan ketika berurusan. Syarat bermuamalat antara lelaki dan wanita yang bukan mahram kedua adalah mereka dibolehkan bersentuhan ketika darurat. Bagaimana yang dimaksudkan dengan darurat? Ya, darurat tu seperti berjumpa doktor, pesakit wanita, jumpa doktor lelaki. Syarat ketiga bermuamalat antara lelaki dan wanita yang bukan mahram adalah mereka tidak berdepan secara langsung. Apakah hukuman ke atas orang yang melanggar peraturan hijab? Orang Islam yang melanggar peraturan hijab ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang itu condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka itu tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya. Riwayat Muslim. Untuk lebih faham, mari kita tengok beberapa kesilapan kaum wanita tentang aurat. Antaranya ialah wanita menganggap aurat itu adalah memakai tudung saja. Bertudung tetapi bertishet lengan pendek. Bertudung tetapi memakai baju kurung yang terbelah kainnya. Bertudung tetapi bajunya sendat, sempit dan nipis lalu menampakkan bentuk badan. Bertudung tetapi tudungnya tidak menutupi dada dan nipis sehingga menampakkan sanggul, leher dan tekuk. Bertudung tetapi menaiki motor sambil menayangkan betis sepanjang jalan.
Tengok, banyak kan kesilapan dan salah faham? Tapi tak apa, tidak pernah terlewat untuk belajar kan? Terdapat kesan melaksanakan amalan hijab. Yang pertama, kesan kepada diri. Yang kedua, kesan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kesan kepada negara. Mari lihat kesan yang pertama, iaitu apabila kita melaksanakan amalan berhijab, kesannya pada diri adalah menunjukkan kesyumulan ibadah dalam Islam. Kesan melaksanakan amalan hijab kepada diri yang kedua adalah memberi ketenangan kepada diri. Kesan melaksanakan amalan hijab kepada diri yang ketiga adalah menjauhkan diri daripada fitnah. Apakah kesan melaksanakan amalan berhijab kepada masyarakat? Yang pertama, menjauhkan masyarakat daripada fitnah. Kesan melaksanakan amalan hijab kepada masyarakat yang kedua adalah melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Bagaimana pula kesan melaksanakan amalan berhijab ini kepada negara? Pertama, negara menjadi aman. Yang kedua, negara bertambah maju. Yang ketiga, negara semakin membangun. Dan yang keempat, negara disegani oleh dunia. Namun, masih lagi ada golongan yang sanggup meninggalkan amalan hijab ini. Seperti dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Yang bermaksud, katakanlah kepada lelaki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Apakah kesan meninggalkan amalan berhijab kepada diri, kepada masyarakat dan juga pada negara? Mari lihat kepada diri. Yang pertama adalah berdosa. Kesan meninggalkan amalan hijab kepada diri yang kedua adalah akan terdedah kepada fitnah. Kesan meninggalkan amalan hijab kepada diri yang ketiga adalah menjadi tumpuan orang lain. Menjadi tumpuan orang lain ini bukanlah suatu yang boleh dibanggakan. Ia boleh mengundang orang lain berasa iri hati terhadap kita. Kesan meninggalkan amalan hijab kepada masyarakat pula yang pertama adalah mewujudkan masyarakat tidak berakhlak. Kesan meninggalkan amalan hijab kepada masyarakat yang kedua adalah kaum wanita akan terancam kehormatannya. Bagaimana pula kesan meninggalkan amalan hijab ini kepada negara? Yang pertama, pembangunan negara akan terjejas. Kesan meninggalkan amalan hijab kepada negara yang kedua adalah mudah serap masuk budaya asing yang tidak sihat. Alhamdulillah, demikianlah pelajaran akhlak tentang memelihara kehormatan diri. Maklimah harap murid-murid akan mengamalkan segala ilmu yang telah dipelajari tadi. Jauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kerosakan kehormatan diri, kerana ia boleh merosakkan diri, agama, bangsa, masyarakat dan negara. Kongsikan ilmu yang telah dipelajari tadi dengan ahli keluarga dan rakan taulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.